Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Fokus minggu depan dan saya Irfan Faruqi bawakan kepada anda perkembangan berkenaan dengan acara pelantikan Presiden secara rasmi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang baru sahaja mengangkat sumpah pada pagi ini sebagai Presiden negara demokrasi ketiga terbesar di dunia itu. Pemimpin berusia 73 tahun itu mengangkat sumpah di Parlimen sebelum menuju ke Istana Presiden di mana Joko Widodo akan menyerahkan tampuk pemerintahannya selepas sedekat memegang kuasa. Prabowo tiba pada jam 9.07 waktu tempatan memakai pakaian berwarna biru gelap tiba di Parlimen menaiki kenderaan berwarna putih dengan plat Kementerian Pertahanan 1. Ini berlaku selepas kemenangan besar dalam pusingan pertama pilihan raya Presiden Februari lalu yang menurut pengkritik dibantu oleh Jokowi. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tiba di Jakarta petang semalam untuk bertemu Prabowo menyifatkan Presiden Indonesia itu sebagai sahabat sejati. Beliau menyertai 20 ketua negara asing dan wakil lain pada majlis pelantikan yang diadakan pada Ahad. Sebelum ini, Jokowi didakwa menggunakan sumber negara untuk membantu Prabowo dan timbalannya ketika itu yang juga anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, berusia 37 tahun. Keselamatan di seluruh ibu kota Jakarta kini dipertingkatkan menjelang majlis angkat sumpah dengan sekitar 100,000 anggota polis dan tentera dikerah termasuk pasukan rusuhan, unit penembak tepat dan pasukan anti-drone. Ribuan penduduk Jakarta memanjiri jalanan ketika beliau menjadi pemimpin Indonesia yang ke-8 selepas negara itu mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajipan Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk mengulas lanjut acara pelantikan Presiden secara rasmi pada hari ini dan juga kaitannya hubungan di antara Indonesia dan Malaysia ke hadapan, kita bersama dengan dua tetamu di talian ketika ini, Dr. Mat Shukri Shoaib, Pengarah dan Penganalisis Research Institute for Indonesia, Thailand and Singapore, ITS, Universiti Utara Malaysia, UUM, dan Sadrina Ivalna Lia, News Content Lead dari Kompas TV. Saya mulakan dahulu dengan Doktor. Bolehkah Doktor kongsikan, kalau kita sebelum kita bicara soal dasar, soal polisi, apa yang menarik pada pemerhatian kita adalah hubungan akrab di antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Bapa Presiden Prabowo Subianto. Beberapa kali Presiden Prabowo datang ke Malaysia sebelum berlakunya angkat sumpah pada hari ini. Bahkan pada hari ini juga nama-nama pemimpin termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim disebut secara khusus selepas pertemuan pada malam semalam. Mungkin Dr. Shukri boleh kongsikan kepada kita perspektif sebagai penganalisis, apakah maknanya hubungan akrab di antara kedua pemimpin dan juga kedua negara dan bagaimana ia akan mengubah ataupun membentuk nasib kedua-dua negara pada masa akan datang, Doktor. Terima kasih Irfan dan juga Awani. Kita melihat bahawa acara hari ini adalah merupakan satu acara bersejarah bukan saja buat Indonesia, rakan tetangga kita ya. Bahkan rakan serumpun ya, ramai yang mempunyai saudara mara antara dua negara ya, dengan ikatan budaya yang sangat rapat antara Malaysia dan juga Indonesia itu sendiri. Ini kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke majlis ya, yang kita lihat bahawa dia setiap 5 tahun sekali ya akan berlaku itu pertukaran penggal seseorang presiden di Indonesia itu, dan kita melihat pelantikan Bapa Prabowo ini sebagai presiden di usia 73 tahun ya, dan juga saudara Gibran ya yang berusia 37 tahun ya, 73 lepas tu 37. Itu satu gap antara generasi lama dan juga generasi yang baru ya. Jadi dalam konteks ini juga kita melihat bahawa hubungan Malaysia dan Indonesia itu kita harap dapat diakrabkan ya, tidak ada isu-isu yang boleh menjejaskan dan menimbulkan konflik antara kedua negara, dan saya yakin ini akan memperkukuhkan lagi, apatah lagi sifat harmoni antara Bapa Prabowo yang merupakan juga kita melihat legasi sebelum krisis kewangan Asia 1997-98 ni. Mereka juga pemimpin-pemimpin generasi yang pernah berjuang untuk memantapkan kedudukan
ekonomi, kedudukan politik, kestabilan negara daripada pelbagai ancaman ya. Jadi kita melihat bahawa dalam konteks itu hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia ini bukan saja perlu dipererat, diperkukuhkan silaturahimnya, bahkan saya yakin bahawa dia akan membawa satu perspektif untuk masa depan ya, untuk mengembalikan kedudukan Indonesia sebagai sebuah negara yang gigantik ekonominya, dan juga rakan-rapatnya Malaysia ini boleh menjadi satu platform untuk kita bekerjasama secara berterusan antara kedua negara. Jadi kestabilan antara hubungan manusia dengan manusia antara kedua negara, hubungan ekonomi kedua negara, hubungan pendidikan, hubungan kebudayaan tu perlu dimantapkan selari dengan hasrat untuk kita mengamalkan konsep prosperity friend, prosperity never ya, yang memastikan supaya kemakmuran sejiran antara Indonesia dan Malaysia itu dapat terus diperteguhkan. Dan kita melihat bahawa hubungan akrab antara pemimpin ni adalah merupakan satu peluang untuk kita mengemukakan dasar-dasar yang lebih bersifat menguntungkan kedua-dua negara itu sendiri. Jadi banyak yang boleh kita teroka, boleh kita pelajari, apatah lagi dengan pertumbuhan Indonesia yang kita melihat lebih daripada 5% ya, setiap tahun sekarang ini, dan juga peluang sebagai rakan dagang yang terbesar dalam ASEAN itu sendiri yang boleh diteroka, sumber-sumber alam dan juga sumber kepakaran manusia yang ada di Indonesia itu dapat kita sama-sama kita jalinkan untuk memperkukuh dan mempereratkan lagi hubungan antara kedua-dua negara, dan juga untuk melihat ASEAN yang lebih stabil dengan penerokaan Indonesia ini di bawah seorang pemimpin yang berpengalaman ya, pernah menjadi menteri. Ini adalah Presiden Bapak Prabowo ini pemimpin ketiga yang pernah menjadi pemimpin dalam Angkatan Tentera. Sudah semestinya lah kita melihat aspek keselamatan ya, terutama kalau kita lihat ada banyak isu-isu aspek keselamatan serantau yang perlu kita berikan fokus dan penumpuan. Dan selain daripada itu, sebagai seorang yang sudah pun berusia 73 tahun, semestinya berkongsi pengalaman ya, yang berbagai dalam rencam geopolitik serantau. Jadi ini mungkin memberikan kelebihan untuk perbincangan yang lebih konstruktif, yang lebih membina antara kedua-dua negara dan juga dalam peringkat ASEAN itu sendiri. Ya, menarik apa yang Dr. Shukri nyatakan tadi itu menjadi sebahagian daripada pidato pertama Bapak Prabowo selepas mengangkat sumpah ketika berucap di hadapan lebih daripada 20 ketua negara termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan untuk itu mungkin Sadrina boleh berkongsi tentang apa yang berlaku ketika acara pelantikan tadi, kerana antara perkara yang menarik ialah calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan juga ada dalam acara tersebut, tetapi apabila disebut nama calon presiden yang lain, hanya wajah Anies sahaja yang kelihatan, Bapa Anies sahaja yang kelihatan. Mungkin ada perkara yang menarik yang wajar untuk kita ketengahkan di waktu ini untuk kita memahami bukan saja visi Bapak Prabowo sebagai presiden, tetapi juga berkenaan dengan khalayak yang hadir ketika acara pelantikan tersebut, Sadrina. Betul sekali Irfan, ketika tadi pelantikan dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah dilangsungkan waktu Indonesia Barat yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat Jakarta. Tadi memang sempat Prabowo Subianto itu menyapa begitu ya dari kemarin dari rivalnya sebagai di Pilpres 2024 kemarin ada Anies Baswedan juga yang tadi hadir gitu di pelantikan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemudian juga satu rekan dari pasangan calon Presiden 2024 Anies Baswedan yaitu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang sebagai juga Ketua Umum P3 juga hadir begitu ya di acara pelantikan dari Prabowo Subianto. Namun dari Mahfud MD kemudian juga Ganjar Pranowo ini memang tidak hadir di acara pelantikan karena memang ada suatu alasan tersendiri untuk Mahfud MD. Memang dia mengatakan bahwa dia harus menjemput ibunya yang mau sakit gitu ya, sedang sakit begitu, Irfan. Nah, untuk pelantikannya sendiri memang tadi sudah berjalan dengan hikmat, berjalan dengan lancar. Pengucapan sumpah dan juga penandatanganan berita acara sampai dengan ada tradisi yang menarik begitu untuk pelantikan Presiden Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka yang memang sudah terjadi setiap 5 tahun periode 5 tahun berikutnya begitu atau sebelumnya memang ada sebuah momen menarik di mana Presiden
Jokowi yang tadinya itu menyerahkan gitu ya kursi kepada Prabowo Subianto. Jadi memang tadi ada sedikit tradisi di mana ada pergantian kursi gitu antara Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo sampai akhirnya menyerahkan kursi jabatannya dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Begitu juga untuk wakil presidennya juga Nakaruddin Naka juga berganti kursi begitu ya dari Mahfud Amin, kemudian juga berganti kursi kepada Gibran Rakabuming-Raka. Nah, ada yang menarik juga, Irfan, selain dari Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju atau koalisi dari Prabowo dan juga Gibran, ini memang Ketua Umum PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno-Putri tidak hadir dalam pelantikan kali ini. Ini pun juga alasannya hampir sama, yaitu karena masih sakit flu. Seperti kita tahu bahwa memang pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati ini memang masih ditunggu-tunggu begitu ya. Apakah memang terjalin akan mendukung atau koalisi dan juga bagaimana terkait dengan nantinya apakah ada anggota-anggota dari PDIP yang mungkin saja akan masuk ke kabinet dari Prabowo Gibran seperti itu. Dan tadi ketika ada pelantikan begitu ya, di Ketua MPR Ahmad Muzani juga tentu saja selain mengapresiasi dengan jalan pelantikan yang sudah berjalan dengan lancar, di sini Ketua MPR Ahmad Muzani juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 Jokowi atas kinerjanya dan juga atas periode 2 periode dia kalau 10 tahun seperti ini. Isan. Ya, kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk kita meninjau lebih lanjut berkenaan dengan satu aspek. Kedua-dua tetamu menyentuh berkenaan ASEAN, soal keselamatan dan itu sebahagian daripada latar belakang Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto. Kita akan lihat bagaimanakah pula aspek tersebut kita boleh menghubungkan di antara kedua negara Malaysia dan juga Indonesia. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Fokus minggu depan untuk kita melihat bagaimanakah minggu-minggu hadapan akan dicorak oleh kepimpinan Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto yang baru saja mengangkat sumpah jawatan pada hari ini yang turut dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan di talian kita bersama dengan Dr. Mat Shukri Shoaib, pengarah dan penganalisis Research Institute for Indonesia, Thailand and Singapore ITS, Universiti Utara Malaysia UUM, dan Sadrina Ivanalia pada Kompas TV merupakan News Content Lead. Saya nak bawa Dr. Shukri yang pembicaraan kita di waktu ini. Doktor, saya nak sambung sedikit. Doktor, menarik dia sebut tentang latar belakang Presiden Prabowo sebagai sebahagian daripada ketenteraan Indonesia dan juga bila sebut tentang ASEAN, Laut Cina Selatan itu antara isu yang hangat diperkatakan walaupun Indonesia bukanlah sebahagian daripada negara yang menuntut sebahagian daripada Laut Cina Selatan, tetapi ada perkongsian yang menunjukkan bagaimana tentera Indonesia juga bersama dengan tentera Malaysia di perairan Laut Cina Selatan itu untuk mempertahankan wilayah kita. Itu mungkin antara satu babak yang menyentuh hati ramai di kalangan kita rakyat Malaysia. Dalam hal itu, Doktor, kehadapan ini bagaimana kerjasama di antara kedua negara dalam konteks ASEAN dan pertahanan untuk kita melihat kepada isu di Laut Cina Selatan itu, Doktor? Ya, terima kasih Irfan dan juga Awani. Kita melihat bahawa kewujudan Pulau Natuna di tengah-tengah Laut Cina Selatan tu membuatkan wilayah Indonesia ini sebenarnya kalau kita lihat Malaysia dan juga Borneo, Malaysia ni di tanah Melayu dan juga di Kepulauan Borneo itu tengah-tengah dia tu Pulau Natuna, tengah-tengah Laut Cina Selatan hasil daripada dulu sejarah Empire Johor Riau Lingga ya 1824 terpisah dan Kepulauan Natuna itu terletak di bawah Riau dan akhirnya hari ini Indonesia merupakan satu sebahagian daripada negara yang menjadi benteng untuk pertahanan di Laut Cina Selatan itu sendiri dan kita melihat bahawa bagaimana respon Indonesia juga terhadap isu pertembungan antara secara kolektifnya kalau kita lihat Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan juga Indonesia terlibat sudah pastinya dengan isu untuk menjaga kedaulatan dan juga memastikan supaya kawasan ekonomi eksklusif yang kita teroka selama ini di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri kebetulan kita nak berhadapan dengan kemarahan China. Jadi dalam aspek ini kepakaran yang dipunyai oleh Bapa Presiden Prabowo ini yang merupakan individu ketiga yang pernah terlibat dalam aspek ketenteraan ni, termasuklah juga beliau pernah menjadi Menteri Pertahanan. Kalau kita lihat dulu dia ada merupakan pesaing kepada Presiden
Jokowi itu sendiri, ya. Tetapi selepas selesai pilihan raya, ini yang bagusnya mengenai politik Indonesia ini, apabila beliau, walaupun beliau tewas dalam pemilihan yang sebelum ini, tetapi beliau tetap menerima jawatan apabila dilantik oleh Presiden Jokowi yang sebelum ini sebagai Menteri Pertahanan. Jadi beliau menerima pelantikan tersebut. Ini menunjukkan satu keadaan harmoni, keamanan yang baik ke dalam politik Indonesia itu sendiri, apabila orang yang bertembung dalam pilihan raya akhirnya boleh bersama-sama duduk dalam kabinet. Ya, dalam kabinet kita lihat ada 34 menteri dan salah seorang daripadanya adalah Presiden yang hari ini, iaitu Bapa Prabowo itu sendiri. Jadi dalam aspek keselamatan ni, selepas daripada Presiden Soeharto dan juga SBY, Presiden Susilo, ini Presiden Prabowo adalah merupakan orang yang pernah terlibat dalam aspek ketenteraan itu sendiri. Jadi kita melihat dalam hal ini mungkin ASEAN boleh memanfaatkan kepakaran, ketenteraan dan pengalaman yang dipunyai oleh Bapa Prabowo ini dalam untuk memantapkan isu-isu keselamatan dan juga bagaimana perancangan strategik geopolitik dalam ASEAN itu sendiri. Mungkin Bapa Prabowo ini boleh dijadikan sebagai mentor di kalangan pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan Laut Cina Selatan tu. Contohnya Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia dan juga Indonesia itu sendiri boleh menubuhkan satu task force selain daripada ASEAN tu, satu task force berasingan daripada ASEAN supaya dia menjadi satu meja rundingan untuk membolehkan apa plan tindakan yang boleh dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang mempunyai sempadan dan kepentingan berpotensi tinggi mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi dia kena ada satu caucus, satu komiti, satu jawatankuasa, task force yang mungkin Bapa Prabowo boleh mencadangkan sesuatu perkara yang melibatkan kesemua negara yang terlibat dengan masalah ataupun konflik yang melibatkan hubungan Malaysia-China mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri atas kapasiti beliau dan pengalaman beliau sebagai orang yang pernah terlibat dengan strategi ketenteraan dan juga strategi keselamatan ini. Jadi dalam konteks ini juga kita melihat bahawa apabila Bapa Prabowo ini sebagai seorang yang senior ya, dengan usia beliau yang sudah pun 73 tahun dan wakil presiden ataupun naib presiden Indonesia pula terbalik dia 37. Jadi ini satu jurang. Jadi dia walaupun begitu pengalaman dia punyai oleh Bapa Prabowo dan juga kesinambungan untuk bergabung dengan tenaga muda Gibran yang juga merupakan anak anda kepada mantan Presiden Jokowi akan memberikan satu sinergi. Yang ini kita nak lihat dalam ASEAN ni sendiri. Bagaimana orang muda dan orang yang senior dan berpengalaman ni mampu untuk meraih satu sinergi baru dalam bentuk dasar, dalam bentuk plan tindakan untuk kemajuan bangsa Indonesia dan juga ASEAN itu sendiri. Ya. Orang Malaysia nak melihat bagaimana isu-isu yang remeh-temeh dapat diselesaikan apabila yang gabungan senior dan junior ni dalam menerajui sebuah negara yang bernama Indonesia dan juga boleh berperanan langsung di dalam ASEAN dan pada masa yang sama juga ialah untuk melihat kelestarian dasar. Bagaimana dasar-dasar baru seperti mana yang disebut dalam ucapan pidato ulung Bapa Prabowo iaitu untuk berdepani abad ke-21 ni. Cabaran-cabaran geopolitik cabaran-cabaran geopolitik bersama ni supaya Indonesia ini dapat diterima bukan saja kalangan G20 itu tetapi menjadi satu bukan saja sebuah negara yang atas kapasiti sebagai negara yang ke-16 pertumbuhan ekonomi dunia dengan sumber yang baik dan sebagainya, tetapi bagaimana untuk Indonesia itu memberikan suatu perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Indonesia supaya isu-isu yang seperti yang disebut kemiskinan tegar, jurang pendidikan dan juga akses kepada food security ataupun mengenai sumber-sumber yang boleh kita teroka bersama seperti peladangan, seperti gas, petrol dan sebagainya itu dapat kita usahakan untuk kita jalinkan satu kerjasama yang erat di antara rakan-rakan dalam ASEAN dan juga untuk kemajuan Indonesia itu sendiri. Jadi sinergi antara junior dan senior yang ada dalam pentadbiran Presiden hari ini, Presiden Prabowo dan juga saudara Gibran tu, kita nak melihat bagaimana Indonesia ke hadapan dalam tempoh 5 tahun pentadbiran kedua-dua gandingan senior dan junior ini.
Mungkin ini kita nak Dan lanjutan daripada itu, Sadrina, bagaimana Sadrina melihat kepimpinan dan pentadbiran Presiden Prabowo ke hadapan? Ada untuk tujuan mengeratkan hubungan di antara kedua hala ini, adakah Bapak Prabowo akan berada di Sumatera, di Kalimantan, di IKN, ataupun akan terus berada di Jakarta? Saya difahamkan ada 6 Istana Presiden waktu ini. Mungkin Sadrina boleh kongsikan hal itu. Baik, mungkin dalam masa yang singkat ini, sebelum kita berakhir, mungkin yang terakhir sekali Dr. Shukri lah berkenaan dengan harapan kita. Dr. Shukri menyatakan panjang berkenaan dengan hubungan di antara kedua-dua negara, tetapi akhirnya ini merupakan gandingan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Prabowo yang nampak sangat erat. Adakah itu bermanfaat untuk negara kita? Tentu dia sangat bermanfaat sebab hubungan mana-mana pemimpin yang berada di Malaysia, ini di Putrajaya dan juga di Indonesia itu sendiri harus erat. Kita tak mahu ada isu seperti mana yang berlaku sebelumnya, konfrontasi dan sebagainya pada awal pembentukan Malaysia dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahawa hubungan antara pemimpin dan pemimpin Malaysia dan Indonesia itu harus akrab dan mestilah akrab. Ya, kalau kita lihat bahawa kita bergantung antara satu sama lain. Selain daripada itu, kalau kita lihat isu-isu seperti jerubu sebagai contoh, bukan saja berlaku di Indonesia tetapi dia memberi kesan juga kepada negara serantau terutama Malaysia. Isu tenaga kerja sebagai contoh, tenaga kerja daripada Indonesia itu sangat diperlukan di Malaysia. Kalau tidak mungkin kita berhadapan dengan krisis itu dalam pelbagai sektor termasuk sektor peladangan, sektor pembinaan, sektor pembantu rumah dan sebagainya. Banyak yang kita berkait antara satu sama lain termasuk juga dari sumber aspek peladangan, komuniti, penetapan harga, contohnya industri kelapa sawit dan sebagainya. Jadi hubungan antara kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia ini apabila pemimpin akrab, tak kiralah apa-apa isu yang timbul, konflik dalaman, konflik serantau dan sebagainya perlu diatasi di meja perundingan. Jadi isu-isu yang berlaku contohnya mengenai bahasa, mengenai budaya, mengenai perkara-perkara yang kita kongsi secara bersama sejak daripada tamadun Sriwijaya, sejak daripada tamadun Majapahit, sejak tamadun yang sekian lama wujud ni, kita tidak terpisah kewujudan Kesultanan Melayu Melaka dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa antara kepulauan-kepulauan Indonesia itu dan juga di tanah Melayu ini mempunyai hubungan yang akrab, persaudaraan antara Melayu dan Melayu, antara senusantaranya. Jadi ini yang perlu kita raikan. Jadi disebabkan itu saya melihat bahawa apabila pelantikan Presiden Prabowo ini, saya harus mencelah di sini atas kesuntukan waktu, tapi mesej doktor itu jelas bahawa hubungan akrab antara negara itu sangat penting dan lebih menarik kerana secara peribadinya kedua-dua pemimpin juga akrab di antara sama lain. Jadi kerjasama bukan sahaja antara dua negara tetapi juga di peringkat ASEAN itu dari sudut pembangunan ekonominya dan juga soal keselamatan di rantau ini. Terima kasih sekali kita ucapkan kepada dua tetamu kita, Dr. Mat Shukri Shoaib, pengarah dan juga pengasis Research Institute for Indonesia, Thailand and Singapore ITS Universiti Utara Malaysia UM, dan Sadrina Ivanalia, News Content Lead Kompas TV bersama kita untuk waktu ini. Semangat berkongsi berkenaan dengan acara pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia yang ke-8. Lebih banyak kupasan di semua platform Astro Awani, tapi untuk waktu ini kami berpisah dahulu. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.